Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dengan kehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita malam ini, kita akan sambung pengajian kita terhadap kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis sebagai hubungan daripada pengajian kita yang telah lepas. Maka kehendak kita malam ni insya-Allah kita nak sambung pada soalan rakam 173. Katanya Syekh di sini dia kata, man hum al-abadilah minas sahabah. Siapakah yang digelar, yang dikenakan dengan al-abadilah? Apabila sebut abadilah ni, makna kata mereka yang bernama Abdullah, daripada kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Pada perjumpaan yang kita telah lepas, kita telah ambil sedikit daripada definisi ta'rif siapakah sahabat. Maka kita telah syarah dan kita telah dengar jawapan. Maka saya berjanji kata ada seorang sahabat yang dia itu tidak panjanglah bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia daripada sahabat Nabi, dan Nabi pun jamin kata dia itu daripada ahlus sa'adah, ahli yang bahagia. Dia tu mai jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi tu duduk di Madinah. Naik unta mari. Dalam keadaan naik unta, apabila dia itu jumpa dengan Rasulullah, dia turun. Turun dia hala tangan. Hala tangan kepada Nabi alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah,
aku ni nak masuk Islam, nak memelukkan agama Islam dengan mung sendiri. Adakah mung ni nak terimakan akan kandaki aku Rasulullah? Ahlan wa sahlan. Senyum dan bahagia. Dia pun Allah tangi. Nabi SAW pun Allah tangi. Mengucap 2 kalimah syahadat. Tak ada jadi banyak. Tak ada nak semaya, tak ada nak bergapa lagi lah. Sekadar mengucap 2 kalimah syahadat. Nabi pun ajar. Kata, dalam rukun iman ni ada gapa ratik. Rukun Islam ni ada gapa ratik. Dia kata, as-sam'u wa ta'ah. Nescaya kami ni nak dengar dan nak patuh apa yang engkau itu kemukakan wahai Rasulullah. Dia kata minta diri dulu Rasulullah kerana ada urusan banyak lagi kena dok buat. Saya nak balik dulu. Lalu dia undur pergi. Kaman jauh sikit daripada Nabi yang naik atas huta. Itu adab. Adab, akhlak, budi pekerti. Mari dengan molek, gi dengan molek. Itu adab orang Islam kita. Lalu, dia pun menunggang naiklah di atas huta tu. Apabila naik di atas huta tu, dia berjalan. Jadi takdir Tuhan ajar dia siapa. Jadi huta tu jadi juluh. Juluh, lubang. Depan dia tu, dia tak ada nak tengok. Apabila huta tu juluh, jadi rebah lah huta. Apabila rebah tu huta, jadi huta tu jatuh. Pas ke bawah tu, dagu dia ni pergi belaga dengan tanah. Membawa pada keadaan dia itu sapanya omong. Lalu bergaduhlah para sahabat ni. Nabi dok tengok depan mata Nabi lah alaihi salatu wassalam. Lalu sahabat pakak gi akik, pakak gi gapo, Nabi pergi sekali. Lalu Nabi kata, Allah Masya Allah seorang ni. Mari jumpa dengan aku, menerimakan Islam dengan aku sendiri, menerima iman daripada aku sendiri. Tak sempat lagi nak buat amal pekerjaan hak aku itu beban di atas dia. Suruhkan dia. Dia pun sanggup nak taat dan nak patuh. Inilah, ia kata sahabat aku. Bahagia bagi dia selama-lama. Apa nak ayat di sini? Nak ayat kata sekalipun sahabat itu tak panjang masa dengan Nabi SAW. Gitu pun dia adalah sahabat. Walaupun tak riwayat satu pun hadis daripada Nabi SAW. Pun tak apa, sahabat juga. Selama mana? Selama mana ia sempat jumpa dengan Nabi SAW dan dia menerima Islam dan bawa Islam itu sampaikan dia habis nyawa. Itu adalah sahabat Nabi SAW. Seni. Apabila kita tahu dah gini, tak ada gapo dah lah. Allah kata, kita tahu, kita jelas. Balik kita kata sahabat ni ini. Di masa mana kita nak pergi kana, dengar siapa, dia nak ceramah mengajar, ikutlah. Kita tahu dah kata sahabat adalah gini. Okey, tak ada masalah. Kamana kita mari kita tengok. Al-Abadilah. Siapa Al-Abadilah ni? Abadilah ni di kalangan sahabat ada 4 orang. Hak masyhur. Nama Abdullah belaka. Tapi dia ni adalah orang kaki depan. Ada jaksa dalam agama. Memperjuangkan agama Islam, nak angkatkan kalimatullahi hiyal uliya. Jual untuk nak angkatnya kalimatul la ilaha illallah wa atas daripada kalimah hak lain daripada tu. Perkataan hak lain daripada tu. Yang pertama, hum Abdullah ibn Zubair. Al-Abadilah ni hum Abdullah ibn Zubair. Yang pertama, orang mula-mula. Yang meninggal pada tahun 73 Hijriah. Nabi berapa? Tahun berapa Nabi SAW meninggal? Nabi tahun 11, ingat. Kita kena ingat. Dia tahun 73. Lamalah. Lepas daripada Rasulullah meninggal tu, dia tu duduk pakai umur berpuluh-puluh tahun lagi. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Abdullah ibn Abbas. Yang meninggal pada tahun 68 Hijriah. Masuk dalam Abadilah belakang ni, puak-puak hebat saja ni. Yang keempat, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar yang meninggal pada tahun 73. Sama tahun dengan Abdullah bin Zubair. Tahun tula. Yang keempat, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah
ibn Amr ibn As yang meninggal pada tahun 65 Hijriah. Apabila itlaq al-abadilah dalam agama kita yang berjaksa, apa ni kena pada 4 orang ni. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. 4 orang. Terkadang orang tanya, Abdullah bin Mas'ud tak masuk ke di dalam 4 ini? Ya, tak masuk. Kenapa? Dia bukan sahabat ke? Ya, ya sahabat. Akan tetapi dia itu meninggal awal. Allah kata dia meninggal awal tahun 32 dia meninggal. Mereka ining-nining meninggal takhir sikit. Boleh banyak lagi lah dia itu ada buat perkara-perkara yang agama Islam kita tak lupa budi bahasa dia terhadap agama kita. 4 orang ni. Nampak tu tak? Jawabnya Abdullah bin Mas'ud tak masuk. Di dalam ini itlaq, dalam ini sebutan kerana dia itu meninggal awal. Dia meninggal awal. Tak sempat dengan mereka-mereka umur panjang seperti mereka-mereka ini. Mereka-mereka hak kita sebut tadi. Itu soalan 172. Mari kita tengok soalan 174. La'alla insya-Allah kitab ini akan khitam pada malam ini insya-Allah taala. 174. Arif al-mu'talif wal-mukhtalif. Cuba kita, wahai Tok Guru, cuba guru royak sikit, ustaz royak sikit, imam royak sikit, syekh royak sikit. Royak akan gapo mu'talif wal-mukhtalif. Gapo mu'talif wal-mukhtalif? Kita dengar bahasa Arab terkadang kita kena dengar. Walaupun kita orang bangsa A'jami, bahasa A'jami, akan tetapi lugah dini rasmi makna kata bahasa yang bangsa kepada agama kita lagi dia itu sebagai asas dan betul molek iaitu lugah Arabiah. Kita kena dengar semua kan lugah Arabiah. Kita sendiri pun kena duk guna lugah Arabiah. Kena duk semaya, kena baca Quran, lugah gapo? Lugah Arabiah tu. Dengan itu tak ada jadi pelik ke gapo. Tak ada jadi pelik ke gapo kita duk dengar semua. Cuma kalimah mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif ni makna gapo, mukhtalif makna gapo. Mari kita tengok. Jawab. Huwa ma tattafiqu fil khatti suratuhu wa takhtalifu fil lafzi suratuhu. Makna kata satu kalimah yang tulisan serupa rupa dia dan bersalah pada tuturan lafaz apabila kita sebut. Tulis serupa, tengok pun sama. Apabila baca berlainan. Kerana kita ingat kata ulama buat datangkan akan ini ilmu pengetahuan ini. Kenapa? Kerana kita kena ingat kata pada awal dulu, pada zaman Islam mula-mula hari itu, ulama kita tulis dengan khat huruf saja. Dengan tidak mentashkil ataupun nuqat. Ada titik dia tu. Baris pun tak ada, titik pun tak ada. Ada huruf betul-betul. Huruf yang bersusun. Huruf yang bersusun. Tarkib juga. Tetapi tarkib huruf sahaja. Nampak tak? Tarkib huruf sahaja. Seperti kita kata, ra dengan zai. Kalau taknya titik ada, kita nak beza tak boleh. Da dengan za. Kita nak beza tak boleh kalau tidak ada titik. Tulis sama. Nampak tak tu? Tulis saya serupa. Akan tetapi, ilmu ni ditaklifkan, dibuatkan, disusunkan sebab dia itu adanya perkara-perkara yang jadi tarikan. Ini apa panggil masalihul mursalah. Masalihul mursalah. Berhajatnya ummah kepada dia.
berhajat pada titik, berhajat pada baris. Itu bukan masalah rengkaan, bukan. Faham tak? Kita jangan wak tak beza di antara masalihul mursalah dengan rengkaan. InsyaAllah majlis kita akan akak majlis khusus nak bayan tentang hal itu supaya kita tak jadi semabur dan jadi kelang kabut dalam masalah pahaman kita. InsyaAllah ta'ala. Tak pergi ambil meja luar. Maka rupa nak wari misal. Syekh nak wari misal. Seperti kalimah sin, alif, lam, mim. Tulis apa? Nampak tak tu? Akan tetapi yang pertama, Abdullah bin Salam. Baca salam dengan tasydid gitu. Ada sa'du gitu. Hak yang kedua, salam. Abdullah ibnu Salam. Tulis apa? Akan tetapi, apabila baca, berlain ni. Tetapi, Masya Allah. Ilmu ni buat naik mari, ulama kita, hak syarahnya, kitab-kitab hadis kepada kita, sama ada syarah Bukhari, syarah Muslim, syarah Abu Daud, syarah Tirmizi, syarah Nasai, syarahnya Ibnu Majah, syarah Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i dan sebagainya, dia telah membuatkan cara kita nak baca. Dia buat cara kita nak baca. Sebab masalah nama manusia ni pasti kita kena dengar daripada tuai bahasa. Dia kecek lagu mana, dia sebut lagu mana, dia bertutur macam mana. Kena dengar daripada tuan bahasa yang bercakap. Supaya kita kalau nak reti bahasa Arab, kena dengar daripada orang Arab lah. Nak reti bahasa Thailand, kena dengar orang Thailand. Nak reti bahasa Melayu, kena dengar orang Melayu. Barulah kita itu jadi, bahasa kita tu boleh klik kepada keaslian. Jadi ulama kita dia buat. Bifathi sin. Ya ayat selalu dah. Nampak tu tak? Bitasydid lam. Ayat tulis gitu. Dia buat siap dah. Buat dengan cara tulis se. Maka ada siap-siap dah. Kita tak kena bimbang orang khidmat belaka kepada kita. Dinul Islam, dinul khidmah. Agama Islam iaitu agama khidmat. Mana orang pakat khidmat kepada dia. Dia yang berkhidmat. Alim, ulama, talabatul ilm. Dan orang yang ada himmah. Di dalam masalah nak sambungnya talian Rasulullah SAW kepada ummah. Dia pakat buat kerja. Tu dia. Maka yang pertama baca dengan tasydid. Salam. Yang kedua baca salam. Yang ketiga ni ya wari Abbas. Satu lagi Ayyash. Kalau kita tengok Abbas dengan Ayyash, pada tulis syah belum daripada ada titik, tulis apa tak? Ain ba alif sin. Ain ba alif sin. Tulislah tu. Sebab titik ada, salah sanuqat, titik ada di atas shin tadi itu dulu tak ada bubuh. Ya tu tak ada bubuh. Nuktatain di bawah tu. Tak ada bubuh. Ataupun ba tu pun tak ada bubuh. Licing dek gitu. Baris tak kena tanya. Nampak tu tak? Maka, bagaimana kita ni nak bacanya? Apa dah gapo? Kita ulama royak belakang dah. Ni kita nak royak cara nak jadi orang reti pandai. Orang buat sungguh kita. Jangan kita pandai kecak makan sahaja. Kita nak mengaji cara nak buat. Mengaji dengan apa? Mengaji dengan alim ulama kita yang nak royak kepada kita. Kata cara kita nak baca lagu mana. Sebab makhtutat, kita asal hak ulama tulis dengan tangan tu, ya tak ada. Tak ada titik, tak ada baris. Kita duk mengaji masalah baris baru ya. Nak rafa' ke patah, ke nasak, ke khafak, ke sekadar tu ya. Hak sah lagi ni ilmu, hak sah lagi hak kita duk mengaji dalam ilmu hadis kita ni, hak tak ada baris. Hak tak ada titik. Nak baca lah mana. Tu mana kata ilmu atas satu lagi. Maka iqtadat. Ada tarikan kata ummah ni kena berbaris dia.
Zaman dulu tak ada buah baris. Dia tulis dengan tulisan. Hadza bi fathil ain. Bi fathil ain wal ba. Dia kata gitu. Hak tu bi fathil ain wal ya. Musyaddadah. Ayyash. Akhiruhu ataupun akhiruha, akhirul kalimah tu shin. Hak tu akhiruha sin. Jawab kita. Ini kita kena pergi di umur-umur tok guru ya tunjuk ajar lagu mana. Jadi hak kita ngaji di nak nampak rupa dulu. Kata macam mana. Seterusnya Ghannam dengan Hatham, Assam, Assam. Tu. Ghannam dengan Assam tulis serupa. Ghain dengan Ain. Kalau tak ada titik, baca serupa. Nun, rupa nun tu dengan rupa tha tu. Kalau pada tarkib huruf, susun huruf serupa. Kemudian ulama tolong bubuh kita. Masuk dalam apa? Masuk dalam masalihul mursalah. Bukan masuk dalam rangka A. Sebagaimana setengah-setengah orang nak rawat rangka A tu duk sebut tu. Itu bukan. Itu bukan tepat yang dia itu boleh nak ambil hujah. Tak, bukanlah tu. Nampak tu tak? Mereka duk nyelik gitu ya. Nak buat rangka A dalam agama, nyelik situ sekali, nyelik sini sekali gitu. Ya tak ada tepat gantung dengan cara jelas-jelas. Tak serupa dengan orang sunnah, orang ahli sunnah wal jamaah, ya ada tepat gantung, ya kejak. Tak ada ganya. Ya ada asal tepat dia. Nak ganya tak boleh. Sebab itulah orang-orang yang sebagai musuh Islam ni, ya tak sih. Sebab dia tahu kekuatan Islam tu ada di mana. Tambih. Ini tambih peringatan. Iza aradna al-wukuf ala rijalil hakim. Apabila kita ni kehendak nak wukuf di sini makna kata nak periksa. Di atas rawi-rawi, rijal sini makna rawi-rawi. Imam Hakim tu kitab Mustadrak. Wad-Daraqutni tu kitab Sunan Ad-Daraqutni. Wat-Tabarani tu kitab Mu'jam Kabir, Mu'jam Al-Awsat, Mu'jam Al-Saghir. Mereka ini tiga alim ulama kita ni. Hakim, Ad-Daraqutni dan At-Tabarani. Wa haula mutaakhirin. Orang belakang sikit. Belakang di sini bukan belakang zaman kita. Bukan belakang zaman tok nenek kita. Tak. Belakang dia nu. Belakang Bukhari Muslim. Tu maksud belakang. Nisbah bagi kita dia orang dulu jugalah. Beratus tahun dah lah tu. Dia tu. Nampak tak tu? Bukan 102. 400, 500, 600 tahun dengan kita. Belakang di sini mana belakang pada Aimatus Sittah. Bukhari hingga ke Imam Ibnu Majah. Faham tak? Tu. Kemudian kita ni bagaimana kita nak memperiksakan sanad-sanad yang ada di dalam ada di dalam Mustadrak Imam Hakim ataupun hadis yang ada dalam Sunan Ad-Daraqutni ataupun hadis ada di dalam Mu'jam As-Salasah. Mu'jam Imam At-Tabarani. Sama ada Kabir, Saghir, Awsat. 3. Masya Allah. Kita kena tahu di sini. Lalu dia kata fa'alaina. Makna kata jadi kewajipan di atas kita. Datang dengan ismul fi'l, amr. Seperti alaikum lah. Alaina makna jadi kewajipan di atas kita dengan kitab-kitab bikutubi man bikutubi allati ya'ti dhikruha. Makna maka wajib di atas dia dengan kitab-kitab daripada kitab-kitab yang min tu tambah daripada kitab-kitab yang datang sebut akan dia. Sebut oleh musannif lah. Tuan kitab kita ni akan dia. Iaitu akan kitab-kitab tu. Syekh nak sebut bui, tak sah pasal.
Kita apabila kita ngaji dengan guru, ya royak. Cara kita nak cari lagu mana. Sebab dia tidak ada dalam takrib, at-tahzib. Ataupun tahzib. Tak ada. Ya sanad satu lagi. Sanad hak jalan lain. Bukan sanad kok tu. Sanad jalan lain macam mana? Gini, kita nak pergi satu tempat, kita nak musafir ni bukan satu tempat kita nak pergi. Kita nak pergi ke Amerika, kena naik kapal tubel, hak pesen nak pergi ke sana. Walaupun dinamakan musafir juga, ya. Pas nak pergi pun ada matlamat kerja, mengaji, perobat, segala apa kata. Hak ni nak pergi di Timur Tengah, nak naik kapal tubel dia. Ya gitu, jalan ni, jalan tak sama. Ni jalan ni jalan ni. Ada matlamat belaka. Supaya dalam masalah ilmu hadis ni, hak ni, kok ni, hak ni, kok ni. Yang pertama kitab, malam ni nak sebut kitab. Siapa dia nak tahu hak kitab, malam mustalah hak ni kita dengar molek. Hak ni sebagai asas kita orang nak jadi pelajar. Nak jadi ulama, kena gigi ni. Nak jadi warasatul anbiya, kena jalan gini. Kalau tidak, tak sapah. Nampak je tak? Tak sapah. Ya kan, yang pertama kitab nama Al-Ibar fi akhbar man ghabar. Kitab nama Al-Ibar fi akhbar man ghabar. Bagi Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dia ada satu kitab dia, Imam Zahabi ni Al-Qurun ke-7 ke-8 ni. Dialah yang menterjemahkan di dalam kitab tu gaba sanad-sanad rawi-rawi hak Imam Hakim, bagi Imam Hakim Ad-Darqutni dan At-Tabarani. Dia terjemah dalam kitab tu. Kitab tu 5 jilid. Kemudian kitab yang ketiga, kitab yang kedua. Alat ni alat kita. Ni saya nak bawa kita pergi. Buat kita nak itu apa nama? Kita ni duk mengaji sekarang mustalahil hadis, tak kan? Maka ilmu mustalahil hadis ia berhajat pada alat. Seperti kita nak jadi tukang umuh, tukang gapo-gapo kon, kita katalah ia kena ada alat. Hari ni kita mari nak pergi di pasar, pergi di kedai, kita tengok alat-alat. Duit ada setara mana, tenaga ada, keluasa lagu mana, beli. Ia kena ada. Kalau kita tak ada, guna yang ada di maktabah umum, di maktabah Jamiah Fatani kita pun ada. Jamiah apa nama Songkelana Karin di Taning ni pun ada. Di Bang Nara pun ada. Banyak lagi jamiah-jamiah yang ada maktabah-maktabah yang besar. Di rumah-rumah guru sebagai ahli pun ada. Boleh kita tengok. Nampak tu tak? Boleh kita tengok kitab-kitab hak sebut tadi. Yang kedua, Syadzaratiz Zahab fi akhbari man zahab. Ini kitab nama Syadzaratiz Zahab fi akhbari man zahab bagi Imam Ibnu Imad Al-Hambali. Iaitu Al-Zahabi Syafi'i, ni Hambali. Dia karya kitab Syadzaratiz Zahab, tubik 2-13 jilid lah. Kitab tu sebagai alat kita nak terjemahkan rawi-rawi bagi tokoh-tokoh alim ulama kita. Ana ayat kata nak lari tak lepas lah. Bukan kecek saja dalam agama kita. Ya ada senarai dia. Mari dana. Dengan itu saya nak tambih kepada umat Islam kita yang bangsa bahasa Melayu. Nak dengar siapa-siapa, falyatafaddal. Boleh kita dengar belaka. Tapi satu yang kita kena ambil kaedah. Orang yang cakap itu jangan kita dengar kalaulah dia tidak ada senarai serta dengan dia. Jangan kita dengar huraian sahaja. Kena ada tepat gatung, sumber, dasar, kitab, perkataan. Kena ada sekali dengan dia. Jangan duduk syarah saja. Kerana syarah saja tu golek ke jadi keluar tubik daripada jalan ni islah asah. Itu tak? Wajib kita kena cari orang ngajar kita hak pesan tu. Jangan pesan kata supaya kita dengar lagu. Walaupun lagu tu tak diakui dalam agama kita, tapi dengar hak pesan tu, dengar nak ambil sedap ya. Bela-bela nak buat dengar, bela-bela gitu. Agama bukanlah tu. Jangan ambil orang pesan hurai saja dengan tidak tahu kata ambil di mana, kok mana, tak boleh.
Sebab apa? Sebab mereka nak membodohkan kita. Nak menjahilkan kita. Nak mengkeluarkan kita. Nak memundurkan kita. Nak sebagai-bagai benda-benda. Sebab tu kita kena ada tempat kita nak buat ukur. Orang tanya hamba kata, oh hari ni pening kata, orang tu kok tu, orang ni kok ni. Dengar ada alasan, okey. Sekurang-kurang baca kitab. Sekurang-kurang ada kertas kerja sekali dengan dia. Bukan dia hurai sekarang. Kalau hurai sekarang tak sah. Nampak tu tak? Tak tahu tak mari dana kok mana tak sah. Itu kita buai tubik pada hati kita lepas tahu penyuk sungai petani kalau dah. Kalau duduk Mesir penyuk sungai ni. Kalau duduk kat Mekah, kamu di pada pasir lalu dah tak sah percaya lagu tu. Sebab apa? Membawa dah kita ni punah. Kena ada. Kitab apa hak ngaji? Syarah tu senarai ya pia kata lagu tu ulama korong mana? Hari kita orang nak ngaji agama kena duduk situ. Barulah kita tu selamat. Selamat dengan seksa Allah Ta'ala. Selamat daripada kacauan cara mikir pegangit. Selamat daripada tipu daya. Itu kita kena tak metodologi kita, cara mikir kita, ia kena ada. Jangan duk hurai saja. Kalau hurai saja tak sah dengar. Walaupun amba, walaupun siapa tak sah dengar. Kalau hurai saja. Kena baca dalam buku. Sebab orang rajak boleh. Nampak tu tak? Kerana buku ni jadi, apa nama orang panggil kata, pereksakan, diakuikan, dicek balik oleh alim ulama kita. Ia kena lagu tu. Tu dah. Tu. 2, 3, Tarikhul Baghdad. Panggil Tarikh Madinatus Salam. Tarikh Madinatus Salam. Bagi Imam Khatib Baghdadi. Dalam ni pun, supaya juga ia terjemahkan alim ulama kita yang ada di Baghdad. Maka masuk jugalah rawi-rawi Imam Hakim, Ad-Darqutni, At-Tabarani dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kita kena faham. Yang keempat, Kutubut Tawarikh bisifatin ammah. Kitab hak tarikh, kitab sejarah. Dengan luasan gitu. Dengan sifat yang luas. Makna kata sejarah Islam. Utama sekali, Tarikhul Islam bagi Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala lebih daripada 20 jilid lah. Makna kata, ini orang hemah yang tinggi, ia kena tahu. Tak ada lagi hari ni. Kita tengok di maktabah. Bawa motor, bawa kereta. Kita tengok mana Tarikhul Islam bagi Imam Az-Zahabi. Tanya tengok. Ya hemoh ya lagu tu. Kita kena tak hemoh situ. Barulah kita boleh pergi jawab berapa nama? Warasatul Anbiya. Yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang kelima nama Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lamin Nubala ni adalah Imam Zahabi juga. 30 jilid sekarang lah ni cetak ke. 30 jilid sekarang lah ni cetak ke. Darul Risalah hak comel sekali, elok sekali. Darul lain pun tak apa juga. Dar mana kata cetak ke. Supaya paktai kita cetak ke Halabi, cetak ke Maktabah Nahdi. Ada ke? Cetak ke tu cetak ke ni. Hak masyhur di negara Arab Timur Tengah nunung, cetak ke Darul Risalah. Alhamdulillah, kitab ni ada belaka. Hatta dalam internet, sehingga dalam internet pun ada. Boleh kita tengok. Nampak tu tak? Ini kitab yang lima kitab yang kita sebagai pelajar, talabatul ilm, nak calon kita jadi pelajar, kena ada kitab-kitab lagu tu. Kena kenal. Kena kenal. Kalau tak kenal, tak boleh. Baik, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 175. Soalan ni akhir bagi kita As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Habis dah lah kitab ni. Kitab ni habis licin dah lah. Kita tu cuma dia buat hari kitab tu banyak. Kita dengar kitab lah malam ni. Mari kita kenal kitab-kitab ulama kita. Nampak tu tak? Kenal dulu. Kemudian kita nak guna dia. Kita pergi mengaji belajar dengan alim ulama kita. Ya boleh. Tu tak? Ya tak ada duk payah supaya dengan orang nak payah. Orang nak payah tu ya tak ada nak mudah tu ya ada benda sulit-sulit dalam kerja dia tu adalah benda-benda lagu tu. Akan tetapi ingat kata ada hamba Allah Ta'ala yang nak memudahkan. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak memudahkan. Tak ada apa apabila yang nak memudahkan, okey dah. Ya ada situ.
Dia kata uzkur biikhtisar ba'dil kutubil asasiyah allati talzamu talibu ilmi hadis. Hei pelajar ilmu hadis, orang yang gemar nak kepada ilmu hadis, dengar. Malam ni kita akan boleh dengar dengan cara jelas kata bagaimana kita nak binakan diri kita sebagai nak calonkan diri kita sebagai orang yang nak duk cara dengan hadis Nabi. Sebagaimana alim ulama kita, ia duk takwik kita, nak binanya diri kita jadi ahli hadis macam mana? Yang gini. Sebut sikit dengan cara ringkas. Mari kita tengok ringkas dia tu berapa utik kitab, setara mana. Setengah, bukan semua, setengah. Dia waris sini ni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 muka semua. Nama kitab saja. Kita nak dengar, kita nak rayak dengan cara ringkas. 5 muka. Kitab-kitab hak asasi. Hak jadi asas, jadi dasar. Nak ngaji ilmu hadis pasti kena reti hak ni, kena tahu, kena ada. Allati talzamu talibul ilmi hadis. Yang melazimi pelajar ilmu hadis kena ada. Kena ada di sini makna mana? Kena tahu dulu mula-mula. Seterus, apabila tahu, kena mengaji, belajar, nak guna macam mana? Lepas daripada tu, guna sungguh. Kamu ada lipat klik kepada orang pandai, orang alim. Dalam midan ni, kata aku ni, buat lagu ni, lagu mana? Kena tanya pula. Supaya kita lah nak boleh jadikan orang tinggi tadi tu, pasti kena jadi orang bawah dulu. Kamu ni belum nak jadi orang bawah, kena ada ilmu pengetahuan dulu. Kata kita nak pergi kot mana? Ya gitu, cara setangga ke setangga ke setangga. Ini adalah orang nak akak darajat tarah umat Melayu kita. Widi kata, hadis, hadis. Pahal sungguh kata hadis. Bukan kata hadis, bukan hadis percaya juga. Habis duit kocak. Nampak dah tu? Punah pegangnya, punah akal fikiran, punah pahami, punahnya agama, akhir tak selamat. Habis kocak pula tu. Ini adalah benda yang kita sebagai umat Islam kena intibah, kena khabar. Kena widda, kena tansatanakan. Kena apa yang kata bahasa Melayu apa yang kata nak? Kena semasa. Kena semasa. Jawab, yalzamuhu al-ati. Melazimi seorang pelajar itu sebagai berikut. Sebagai berikut. Mari kita tengok. Sebagai apa? Sebagai berikut. Yang pertama, kutubus sunan. Kitab-kitab sakut paut dengan sunnah. Mana sakut paut dengan hadis Nabi SAW. Wahia biikhtisar. Dia nak sebut ni dengan cara ringkas. Lil aham. Benda hak penting-pentingnya. Hak penting-penting. Jawari banyak sini. Mari kita dengar. Pertama, kitab. Saya tak ada wari nah. Saya nak sebut gini. InsyaAllah. Kalau ada masa, saya nak bubuh dalam video ni akan gambar-gambar dia. InsyaAllah ta'ala. Yang pertama, kitab Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Kena ada Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi. Susun ni Muhammad Fuad Abdul Baqi, salah seorang daripada alim ulama Mesir kita. Ini adalah elok kita sebagai pelajar ni kena tahu ilmu lagu ni. Nama kita Fathul Bari. Yang kedua, kena ada Sahih Muslim. Beli Fathul Bari, Sahih Bukhari duduk dalam tu dah. Yang kedua, Sahih Muslim. Sahih Muslim. Tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi juga. Susun ni Muhammad Fuad Abdul Baqi juga. Sahih Muslim. Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi. Syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Syarah Sahih Muslim. Sempurnalah ambil dari awal hingga akhir. Diri saya ni, masa duk mengaji tu, sekali dengan guru tu, kena buat kajian dan baca dan buatnya bahasa daripada 2 buku tu lah. Fathul Bari dan Sahih Muslim.
Orang tanya kata, mana payah di antara dua kitab tu? Kalau di kacamata orang ngaji lah, kita tak usah tanya lah orang hak tak ada duk dalam media dia. Tanya orang hak ngaji. Mana berat? Uslub. Cara susun ni bercakap, hak mana payah kalau kita kecek. Di antara Imam Nawawi tulis dengan Imam Ibn Hajar tulis. Hak ni syarah Muslim, hak ni syarah Bukhari. Hak mana wasa berat? Jawab, yakni Fathul Bari lebih suka, payah, susah kita nak dapat faham daripada dia. Ada Sahih Muslim ringan sikit. Tapi dua-dua tu ada keistimewaan belaka, tapi nak tanya kata hak mana lebih mudah. Sebab apa orang tanya gitu? Kerana nak mula ngaji tu hak mana? Nak mula baca, nak mula buat kajian tu hak mana? Sahih Muslim. Syarah Imam An-Nawawi. Itu dia. Nampak tu tak? Itu dia. Itu satu. Yang kedua, Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Nada. Sunan Abi Daud ni siapa dia ada? Katanya alim ulama hadis ni, ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallama fi bait. Seolah kata Nabi tu dak bercakap, dak hajar hukum di dalam rumah. Tapi Syekh kata tahqiq hak elok lah. Tahqiq Izzat Ubaid Ad-Da'as. Ad-Da'as. Cetak ke Darul Ibn Hazmi. Dar Ibn Hazmi. 5 jilid lah. 5 jilid. Lebih kurang itulah. Saya tak ada wari belakang ni kitab ni. Ada, Alhamdulillah ada belakang kitab di maktabah. Akan tetapi tak ada waris sini. Tak cakap nak pikul, marilah kita ngajar lain, maktabah duk lain. Tak apa, Alhamdulillah. Kita boleh tengok dalam internet, dalam gapal ni mudah. Tetapi terkadang kita kena wari juga tepat-tepat kerana terkadang pengikut ataupun yang duk ikuti kita ni terkadang dia tak meher, tak biasa nak main dengan internet dengan gapal seperti alat-alat canggih sekarang lalan ini. Wajib kita jadi kena buat tunjuk rupa. Tetapi tepat-tepat dia hari ni kita dengar dulu. Sebab kitab banyak, kena duk sebut dah ke? Kena duk syarah lagi, lepas tu nak tunjuk lagi, takut makan masa banyak ni. Kena beli syarah dia. Syarah dia nama Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Kemudian kena ada kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi. Belilah Daril Hadis, pun tak apa dah. Itu di Qahirah tu. Tuhfatul Ahwazi, syarah bagi Sunan Tirmizi. Dan Sunan Tirmizi yang elok sekali tahqiq orang sunnah kita beli hak Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni salah satu daripada tokoh ulama Al-Azhar yang berakidah salafis salih, yang dia itu sebagai tokoh ulama hak hebat dalam masalah midah hadis ni. Beli hak dia. Masyhur hak dia. Tahqiq Syekh Ahmad Syakir. Orang yang mentahqiqkan kitab Ar-Risalah bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang keseterusnya Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi juga. Muhammad Fuad Abdul Baqi ni dia syarah. Dia syarah juga. Tepat-tepat tu syarah dengan cara ringkas. Ni makna ni gini, ni makna ni gini. Tu keistimewaan dia. Dan Sunan An-Nasa'i. Ni kitab kena ada ni. Ahli hadis ya ada belakang ni, ada royak ni. Cuma kita baru dengar, baru gapo tak apalah. Sunan An-Nasa'i kena ada juga. Seterusnya Muwatta Imam Malik. Sunan Nasa'i kita duk tunjuk semua dah lah tu. Ni adalah Sunan An-Nasa'i. Dan Muwatta Imam Malik. Tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi, Muwatta Imam Malik. Dan beli syarah dia At-Tamhid li Ibn Abdul Bar. Tamhid bagi Imam Ibni Abdul Bar. Tu dia. Ya syarah bagi Muwatta Imam Malik riwayat Yahya Ibni Yahya Al-Laythi. Adapun riwayat Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani hak tu Al-Muhayya nama syarah dia. Ini lain daripada tu. Adapun Sunan Nasa'i syarah hak elok sekali dan afdal sekali hak yang ada di atas muka bumi sekarang lalan ini, iaitu syarah Sunan An-Nasa'i bagi Syekh Al-Allamah, guru bagi guru amma, iaitu Syekh Muhammad Adam Al-Ithiyubi yang meninggal tak berapa hari. Baru ni daripada ulama Al-Habasyah
yang duk mengajar di Makkatul Mukarramah. 42 jilid syarah dia. Seafdal, seelok-elok syarah Sunan An-Nasa'i. Yang keseterusnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ma'a fahrasah Al-Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hak ni jilid. Saya ada kitab ni cuma tak ada wari belakang ni. Hak ni sejilid ni $100 lah kalau orang jual sekarang lah ni. Tapi dalam net internet ada. Boleh kita tengok PDF. Mahal lah kitab dia ni. Saya ada hak asli. Hadiah daripada guru hamba ni hak asal dia. Kitab seperti kitab turas lah, kitab turas. Hak dia. Musnad Imam Ahmad. 6 jilid semua. Yang keseterusnya Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Nak tahu petua sahabat, petua tabi'in, aqwal dalam masalah pegangnya, dalam masalah pahamnya, dalam masalah amal ibadat, puak-puak sahabat lagu mana, tabi'in lagu mana. Alaikum bi Sunani Ad-Darimi. Itu. Yang keseterusnya Musnad At-Tayalisi. Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Apabila itlaq Abu Daud, kena pada Abu Daud As-Sijistani. Tapi Abu Daud ada dua orang. Abu Daud Tayalisi, seorang kitab, kitab Musnad. Nampak tu tak? Tu. Seterusnya, tu kita hadis belakang tu. Tu kita hadis belakang tu. Orang yang ngaji hadis lepas mata belakang tu. Dengar pada guru satu dah. Kemudian baca di atas guru. Kemudian buat periksa kajian pula. Baca ta'liqat hak ulama pula. Komentar ulama dan sebagainya. Yang kedua, yang keseterusnya Al-Muntakhab li Abd Ibn Humaid. Muntakhab sejilid ya. Hak dulu tu. Saya ada sejilid ya ni. Seterusnya Musnad Syafi'i. Musnad Syafi'i. Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada kitab ya juga. Kata nama Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Nada belakang ni. Dan seterusnya Mustakhraj Ibn Abi Awanah. Mustakhraj Abi Awanah. Yang keseterusnya Multaqa Ibn Jarud. Multaqa Ibnu Jarud yang ditahqiqkan oleh Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini. Dia ni elok. Nampak tu tak? Ni adalah tokoh-tokoh ulama sunnah yang bergantung kepada sunnah Nabi sungguh. Tak ada kiri, tak ada kanan. Nampak tu tak? Hak sebagaimana hak Syekh ni royak mari tu, gitulah jalannya dia. Itu berapa dah ya royak tu? Bilailah. Kita tak mahu nak bilai situ. Beberapa kitab. Setengah je bukan semua tu. Setengah. Tu. Wa idza kana musiran fa'alaihi syira'a ayya kitabin fi sunnah minal kutub zawatil asanid. Zawatil asanid. Dan apabila adalah dia seorang itu, jadi ada keluasan, adanya duit ke, ada kemudahannya, maka jadi kewajipan di atas dia, belilah ayyi kitab, mana-mana kitab di dalam urusan hak sunnah Nabi ni, kitab-kitab hadis lah maksud, daripada kitab-kitab zawatil asanid yang ada sanad. Nampak tu tak? Ya kitab-kitab ada sanad daripada al-ajza as-sanad apa nama al-hadisiyah. Hadis ya sanad buku kecil-kecil gitu. Hak demo tu, hak demo ni berbagai-bagai lagi. Nampak tu tak? Tetapi mula sekali kita hipung hak ni dulu. Ni kena hipung. Seperti orang nak jadi tukar umum, kena ada belakang lah alat senjata dia tu. Orang nak jadi ahli hadis, gini juga jalannya dia. Umpama kita sebut sana. Itu adalah kitab hadis. Kita nak turun tengok Kutubur Rijal. Kutubur Rijal mana kata kitab-kitab sakut paut dengan sanad. Rawi tu. Tu. Yang orang tu, yang orang tak ada ambil penting mana pada zaman kita. Kita sebagai orang Islam kena ambil penting dengan ini. Hak apa? Kerana nak tahu kata mari di mana sumber agama Islam kita. Dasar agama Islam kita ni mari dana. Kita kena tahu. Kena ambil faedah. Kenanya bolehnya buat kajian. Biar utama sekali orang nak mengajar orang. Bukan ikut dia ambil urusan agama, kamar dia wi kita. Seolah kata wi kepada kita ni tak ada oya. Kalau bahasa orang Thailand ni oya tak ada. Oya ni makna
alamat daripada jabatan kesihatan yang tepat ada di makan ni. Tak ada. Kita pun makan selalu tak ada tengok habis homo tak habis homo. Tak boleh lagu tu. Orang ngaji ilmu ni dia nak barang kita, dia cek dulu. Sebab apa? Sebab dia hormat kepada kita, sebab kita ada ilmu nak jaga diri ni. Ni sebab tu ilmu ni adalah sangat-sangat penting kepada diri kita dan umat Islam. Kutubur rijal. Gapo kata mari kita dengar malam ni insya-Allah taala. Allah banyak Syekh sebut sini. Ni kitab hak mula-mula mengaji ni. Tak apalah kita dengar. Yang pertama takribut tahzib. Takrib at-tahzib. Yang pertama kena ada alat dia. Yang kedua tahzibut tahzib. Asal bagi kitab takribit tahzib. 2. Yang ketiga ta'jilul manfa'ah li Ibn Hajar al-Asqalani. 3 Ibn Hajar belaka tu. Ta'jilul manfa'ah ni makna mana? Manfa'ah makna kitab yang nak periksa sanad-sanad Imam Pak Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahmatullahi alaihim ajma'in. Pak. Dalam kitab Ta'jilul Manfa'ah, ya royak. Sorry. Begitu lalu. Tu agama kita. Tu. Yang keseterusnya Tahzibul Kamal. Kena ada ni. Tahzibul Kamal. Yang keempat, yang kelima, Lisanul Mizan bagi Imam Ibn Hajar. Lisanul Mizan ni mari nak periksa tentang orang-orang yang lemah-lemah. Dalam urusan ayat hadis, Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Lisanul Mizan. Tahzibul Kamal hak kita lakah saat ni tu asal kitab Tahzibit Tahzib, asal kitab. Supaya orang tanya, asalmu mari mana? Aku mari daripada Nung Bakok tu, mari duduk sini. Gitu misal. Asal orang mana? Orang Kuala Lumpur asal, tapi duduk Kelantan. Asal. Asal bagi Tahzibit Tahzib, yakni Tahzibul Kamal. Seterusnya, Al-Kamil fi Du'afa'i Ibn Adil, fi Du'afa'ir Rijal. Nama kitab tu, Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Orang royak hadis hak biasa tarak-tarak hak tak ada jadi siapa tangga mana tu. Dalam kitab ni cara. Kitab Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Tengok. Yang seterusnya Al-Du'afa' lil-Uqaili. Du'afa'il Kabir bagi Imam Al-Uqaili. Dalam kitab ni mari duk royak juga orang dhaif hak tak siapa tangga hak bagi hadis tu tak boleh nak terima dengan sebab gini. Ya hurai belaka. Yang seterusnya Mizanul I'tidal bagi Imam Zahabi. Orang lemah-lemah juga. Orang lemah ni tak boleh masuk nak ayat hadis Nabi hak kuat, hak gagah ni tak boleh. Yang seterusnya At-Tarikhul Kabir bagi Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pun juga dari Tarikhul Kabir. Imam Bukhari terjemahkan rawi-rawi hadis juga. Bukan Imam Bukhari riwayat hadis saja. Terjemah pun dia pun kecil juga. Yang keseterusnya Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil Libni Abi Hatim. Kitab rijal juga. Kitab nak kecek tentang rawi. Seterusnya Al-Ibar fi akhbar man ghabar bagi Imam Zahabi hak tadi kita dengar. Seterusnya Tazkiratul Huffaz bagi Imam Zahabi. Seterusnya Sir A'lamin Nubala bagi Imam Zahabi. Al-Thiqat, orang siqah bagi Imam Ibn Hibban. Tapi siqah di sisi Imam Ibn Hibban, ulama kata apabila Imam Ibn Hibban siqah, kita kena tengok atas siapa muafakah dengan dia di kalangan ulama. Jangan semata-mata pergi pegang dengan pendapat Imam Ibn Hibban seorang diri dia dengan tak muafakah dengan orang lain terhadap dia. Awak apa? Kerana dia ni orang mutasahil, mudah dalam masalah nak mensikahkan rawi. Bukan kalam Amr tu. Kalam Ibn Katsir, kalam Ibn Hajar Asqalani, kalam lain-lain lagi lah daripada tokoh-tokoh tu. Lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama mustalahil hadis kita. Seterusnya Tarikhul Baghdad. Hak kita dengar saat ni. Hak kita dengar tadi. Berapa dah alat-alat dia tu? Bila lah. وكذلك باقي كتب الرجال والتواريخ إن كان موسرا
Dan di makian itu lagi ada ketinggalan kitab-kitab rijal, kitab-kitab sakut partner terjemuhnya rawi-rawi, dan kitab tarikh-tarikh jika seorang itu ada kemewahan, keluasan dalam masalah, nak carinya alat-alat untuk nak membantukan dia itu nak fahamnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita. Ulama buat apa tu? Buat nak kita mengaji, belajar, ambil faedah daripada dia. Bukan ulama tulis mari untuk nak sakut di dinding. Tak. Duk di dalam maktabah, tak ada pihak pergi padu ke dia, tak ada ambil penting dengan tak guna ke dia. Bukan. Ulama tulis nak kita guna. Awak apa kena ada? Kerana banyak orang dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang. Banyak orang dusta. Hadis Nabi banyak orang dusta. Apa? Kerana nak panggilnya manusia kepada diri dia yang kena dusta di atas Nabi. Dia tak tahu ke? Man kadzaba alayya muta'ammidan, tahu, tapi sengaja dan sekelain. Ini apa yang kata? Jual agama pada zaman kita. Sebab itulah ilmu mustalahil hadis kita kena cedek taruh di dalam dada kita. Terutama talabatul ilm. Pelajar nak gati, guru nak jadi guru, jadi alim ulama pula. Kepada masyarakat kaki depan tu kena mahir benar-benar dalam masalah ilmu ni. Kalau tidak, ada jajilah, dajjalun, dusta. Habis orang awal pakai ikut. Tak ada dajjal hak sungguh mari ni pakai ikut orang dok royak hadis plesu tu. Nah, hadis plesu pakai ikut ramah. Tu kewajipan kita tu kena jaga. Tuhan hatta ilmu ni nak kita ngaji wi faham, ada orang ngajar, orang dok tunjuk. Untuk nak kita itu pakai wak kerja. Itu adalah kitab Ar-Rijal. Seterusnya, Kutubul Bahsi wal Mustalah. Ni kitab-kitab mustalah hadis pula. Wa sata'ti Kutubul Mustalah fi maraji'il bahth. Dan selagi akan datang, sebut pula lah kitab-kitab mustalah pada akhir pembahasan. Tapi sini nak sebut lagi dulu. Yang pertama, Tuhfatul Ashraf bima'rifatil atraf. Ni kitab-kitab cara kita nak bahas. Nak bahas hadis, kena tahu guna cara kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Kena tahu cara dia. Sebab dalam tu apabila kita kata kita dengar hadis daripada seseorang, afdaluz zikri la ilaha illallah masalan, kita nak tahu kata berapa orang sahabat yang riwayatkan hadis ni, kita kena tupai kitab Tuhfatul Ashraf. Sebab kita nak tahu lagu mana kalau tak tupai ulama, tak tupai kitab ulama tulis kita, kita kena pergi tengok sini. Oh, sahabat ni banyak ni, tabi'in banyak ni, atba'it tabi'in banyak ni, ya royak. Ya tolong royak kita. Ni kitab. Tapi cara nak guna, kita kena mari duduk dengan alim ulama, ada kitab depan kita, kita nak buka lagu mana, bahas lagu mana, situ setanggalah pula. Nampak tu tak? Ya kena kandak. Apabila kandak, ya boleh. Tak kandak, tak. Al-Mu'jam Al-Mufahras lil-alfadhil hadis wa li-alfadhil Quran. Bagi Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yakni, Mu'jam sebagai kamus lah. Yang dia warikan lafaz-lafaz hadis, kita ingat lafaz apa hadis pun tak apa. Dalam akal kita dengar pia kata. Dengar hadis Nabi lah. Sebut mari, kata riwayat Imam Bukhari. Kita ingat sepatah. Hal lain kita tak ingat. Gapo? Orang riwayat kata, Subhanallah wa bihamdih. Riwayat sepatah tu, ya hadis Nabi kita ingat. Maka apabila kita kena pergi cari tempat Subhana tu, nampak dah tu, akan berjumpa hadis tu pia riwayat daripada tokoh ulama hak Islam kita, daripada kalangan ulama hadis. Pia riwayat. Boleh tahu. Satu persatu. Juga Mu'jam li alfazil Quran. Ni makna kata kita pelitah dalam otak kita, tapi kita tak tahu surah. Surah gapo, juzuk berapa, kita tak tahu. Kita ingat sekadar. Terkadang kita dengar daripada orang baca dalam semaya ke, dalam khutbah ke, kita tak ingat. Malaikat sepatah dua patah. Kita kembali klik pada dia, didapati insya-Allah taala. Seterusnya Zakhairul Mawaris juga serupa dengan kitab Mu'jam. Dalam masalah kita nak carinya rawi bagi An-Nalbulsi.
An-Nabulsi dia tu. Yang seterusnya Miftahu Kunuzis Sunnah. Anak kunci bagi gedung sunnah-sunnah Nabi. Syekh Fuad Abdul Baqi juga buat. Ni kitab dia. Yang seterusnya Jami'ul Usul bagi Imam Ibn Athir wa huwa min Kutubis Sunnah. Dia ni termasuk daripada kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul Asir besar gitu. Nampak tu tak? Tu. Cara-cara ni saya dok royak kepada khusus kepada pelajar-pelajar nah. Pelajar-pelajar terutama. Cuma ibu bapa kita yang dihormati dengar ratik pun tak ada gapo lah. Kita nak buat lagu mana anak cucu kita tu boleh sapas itu. Ini adalah manfaat syafaat hak Nabi besar sekali hak ni. Karena kita duk nui orang kita ni, orang dari keluarga kita duk cara masalah tu. Ya musyarakah, jadi capur sungguh. Tu tak capur sungguh. Lebih daripada kita pergi puja muka lain. Mari cara hadis Nabi ni. Jaga orang nak dusta terhadap hadis Nabi. Hak tu pasti. Lagu mana? Dapat ganjaran. Pasti hak tu. Dan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada syak. Miftahus Sahihain. Juga Miftahus Sahihain. Kemudian Mausu'atu Atrafil Hadis. Mausu'atil Atrafil Hadis. Juga hak Zaghlun hak dia ni. Zaghlun. Seorang nama Bisyuni Zaghlun dia buat Mausu'atil Hadis. Atrafil Hadis. Cari hadis. Lubanatul Qari Fahrasah li Sahih Bukhari. Bagi apa nama Sahih Bukhari ada fahras dia, mana kalau bahasa siapa panggil saraban dia. Saraban dia makna kata susunan hadis sahih Bukhari balik belakang tu kita nak tahu kata alif lagu mana, ba lagu mana, ta lagu mana. Hak mula hadis dengan tadkhulul jannah ke lagu mana, hayo hari. Kita tengok. Tengok di belakang dia tu mudah kita nak tengok. Sebab kita dah buka Quran tu nak cari surah balik belakang tu panggil fahras. Bahasa siap panggil saraban. Bahasa Melayu panggil apa? Apa yang kata nota dia akhir tadi tu. Yang seterusnya fahrasah Musnad Ahmad bin Hanbal al-huruf al-hijaiyah. Ya ada fahras bagi Musnad Imam Ahmad di atas huruf hijaiyah alif bata hingga akhir. Bagi Bisyuni Zaghlun. Bisyuni Zaghlun. Itu kitab-kitab yang kita nak guna dalam masalah nak tengoknya hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kutubus Syekh Nasiruddin Al-Albani bijumlatiha fafiha khairun kathir wa barakatun fi syatta nawahi. Dan kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan cara semuanya di dalam tu ada kebaikan yang banyak dan ada keberkatan pada semua dalam bentuk ke hadisiyah. Syekh Albani kita ambil tak ada masalah. Nampak tak? Orang sunnah kita pakailah Albani tak ada gapo kali. Orang duk deki ke dia, orang duk tuduh ke dia. Hak tu hak orang hak duk kata itulah dia nak memperharai diri dia daripada kebaikan yang Allah Taala buka kepada seorang, itu bukan hak kita. Albani adalah seorang yang alim, seorang yang ada keilmuan dalam masalah hadis, ada kepakaran dalam masalah ni. Kesilapan adalah benda yang jadi kelaziman bagi seseorang manusia. Nak lari tak boleh. Nampak tak? Maka kita ambil yang baik, yang ada kebaikan, yang ada berkat, yang banyak. Hak tak kena kita tak. Nampak tu cara yang dihajarkan oleh alim ulama kita di sini. Kemudian seterusnya at-tafasir ni. Bab hadis tadi itu, saat ni. Ni kita nak kecek bab tafsir sikit. Nak jadi alim ulama, jadi orang mengaji, kena ada tafsir di tangan. Kalaulah orang kata kepada ulama sunnah kita ataupun orang sunnah kita tak pakai ulama, tak gunanya ulama, bagaimana ulama kita duk royak kitab ulama saja? Cuba kita kira ngakak. Kalaulah kita tak pakai ulama sebagaimana dakwah nascaya kita bawa Quran, bawa hadis. Sedangkan hadis sendiri itu dibawakan siapa hari? Alim ulama, tapi mereka dak menakuti daripada benar-benar untuk nak mengkita tu jauhkan. Tapi alhamdulillah manusia sekarang ni pakat guna akal fikir dia belaka dah. Pakat boleh tahu dah. Apa ni kita tengok masalah at-tafsir pula. At-tafasir, tafsir Ibn Jarir al-Tabari mula-mula sekali.
Kena ada ni tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Aqidatus salaf rahimahullahu taala. Yang kedua tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Pengikut bagi Imam Asy'ari rahimahullahu taala. Tak ada apa? Boleh kita ambil istifadah daripada dia. Wa tafsir Ibn Abi Hatim. Tafsir Imam Ibn Abi Hatim. Tu kitab tu lah. Tu kitab Jarh wa Ta'dil. Aling hadis lagi, aling tafsir lagi. Yang seterusnya tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir ni adalah tak ada pia talak malakan ahlul ahwa wal bid'ah. Yang talak Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Kathir adalah imam ahli sunnati wal jamaah yang berakidah dengan aqidatus salaf. Berapa dah tu? Pak. Yang keseterusnya tafsir Abdul Razzaq As-San'ani. Tu kitab musannaf. Ada tafsir dia. Yang keseterusnya At-Tafsirul Kabir bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun dia tu Asy'ari, akan tetapi boleh kita ambil istifadah daripada dia. Perkara yang dia bawa rakyat betul dengan ajaran ahli sunnah tu pun bukan sikit. Nampak tu tak? Kita tak tinggal. Tak tinggal belakang. Nampak tu tak? Kita tak tinggal belakang. Itu adalah manhaj ulama kita. Seterusnya Ad-Durarul Mansur Lis-Suyuti. Durul Mansur Lis-Suyuti rahimahullah taala. Jalan juga. Durul Mansur ni dia Imam Suyuti buat tafsir yang nakal daripada tokoh-tokoh ulama belum daripada dia. Tapi dia buat seumpama dekat-dekat dengan tafsir Ibnu Katsir. Dia wari pendapat sahabat, pendapat tabi'in dan atba'it tabi'in dan sebagainya. Tu. Lalu Syekh kata wa baqi kutubi tafasir ahli sunnah fi halatil istita'ah. Dan ketinggalan lagi daripada kitab-kitab ahli tafsir daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan kuasa kita lah. Banyak lagi. Tafsir tu sampai ke 1000 tafsir dalam Islam kita ulama buat mari. 1000 tafsir, bukan satu tafsir, 1000 tafsir. Terkadang kita kena tafsir satu tafsir kan masalah, hak lain kita tak kena. Itu tak jadi kecacat tegak apa. Tapi nak royak kepada umat Islam, Melayu kata tafsir, ulama tafsir mari lebih. Beratus-ratus tafsir, sampai ke 1000 tafsir. Tapi yang tubik kepada masyarakat umat Islam kita ni baru berapa persen? Sikit baru. Tu pun tak habis kita nak baca dah, tak habis kita nak turut dah, tak habis kita nak ambil ilmu pengetahuan dah. Nampak tak tu? Sekurang-kurangnya di rumah guru tadi tu kena adalah tafsir-tafsir hak tersebut sana. Kerana itu adalah umdah. Sebagai asas dah tu nak tafsir kembali klik sini. Ya tak lari dah. Orang lain nak tafsir pusing lagu mana pun duk tubik keluar hak sana tu. Tu dia. Itu masalah bahagia tafsir. Boleh nak buat apa nama cara mikirlah sini ni. Nak buat lagu mana, nak hatuk, nak susun macam mana. Susun macam mana. Cara-cara kita nak binakan diri kita sebagai warasatul anbiya. Ulama dia tarbiyah gini. Ulama dia tarbiyah gini. Kena ada alat dia. Nampak tak? Yang keseterusnya kutubul fiqh. Kitab-kitab ahli fiqh ni gini. Syekh nak royak lah ni. Ni pendapat dia. Yang pertama, ia kata ada di dalam maktabah kita nama kitab Nailul Awtar. Syarah bagi Multaqal Akhbar min Ahadits Sayyidil Akhyar. Bagi Syekh Abil Barakat Abdul Salam. Nailul Awtar ni syarah bagi matan tu. Orang panggil kata Hadisul Ahkam. Hadis al-Ahkam. Hadis sakut baut dengan hukum. Di sana ada ayatul ahkam. Nampak? Di sana ada apa? Ada ayatul al-ahkam. Tu. Seterusnya Subulus Salam. Subulus Salam orang pakai duk ngaji tempat teh kita ngaji. Kulit awal ke kulit akhir ngaji Subulus Salam. Bagi Imam As-San'ani. Yang keseterusnya Al-Mughni. Mughni Ibnu Qudamah. Ni hak atas lah ni, Syekh duk royak ni. Bukan bawah lah ni. Hak bawah-bawah tu kita kena tahulah. Fiqh Hambali tu yang mula daripada mana. Fiqh Syafi'i mula daripada mana. Fiqh Maliki mula daripada mana. Fiqh apa nama Hanafi tu mula daripada mana. Nampak je tak? Tu makna kata ulama kita tak ada tolak mazhab.
tetapi tidak ta'assub mazhab, okeylah situ. Nampak tak tu? Ada pun orang tanya Syekh Mustafa sendiri ni, kata ada ke tak dalil daripada Alkitab dan Sunnah suruh ikutnya mazhab cara betul-betul nak cari dana. Nampak tak tu? Ya tak ada, memanglah hak tu tak ada. Akan tetapi kalau kita nak bermazhab, dia kata la ba'sa bihi, tak apa lagu tu, haram, tak ada masalah. Nampak tu tak? Maka ulama kita je titi turut mazhab ni lah juga. Sebab tu dia bawa kitab mazhab mari. Di dalam kitab-kitab dia, kalau dia tak iktiraf dengan mazhab, dia tunjuk apa suruh pergi kot tu, sedangkan kitab Mughni ni Hambali. Nampak tu tak? Subulus Salam dan Nail Autar pun berat balik Athari. Nampak tu tak? Tu. Yang seterusnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Dia lagak ni Syafi'i. Ni Syafi'i Imam Nawawi rahimahullahu taala. Suruh kita itu ambil ilmu daripada dia. Tu kalau kita kata aku pada hak ni ya, mana kata pada hak Syafi'i, tak apa lagi. Dia tunjuk siap-siap dah. Nampak tu? Kita tak sah jadi muskilah lah masalah tu. Benda kita boleh faham, tapi kita buat tak saya faham, zalim ke diri. Nampak tu tak? Orang zalim kepada diri. Orang yang lemah, orang yang zalim, orang yang pesing kata suka duduk tempat gelap, tak mau nak duduk di bawah cahaya. Itu adalah benda yang tak sesuai lah kita sebagai orang Islam, kita nak duduk umpama tu. Kemudian Al-Muhalla bagi Imam Ibn Hazmi dan Al-Mabsut bagi Imam Sarakhsi dalam fiqh Hanafi. Tengok wari belakang. Ni kitab fiqh yang Syekh kata mu'tamad di sisi Ahli Sunnati wal Jamaah. Nampak tu apabila kita tengok tak ada gapo. Tapi orang hak nak tuduh hatinya penyakit, hati berdeki dan sebagainya, itu adalah benda yang kena minta hidayah daripada Tuhan banyaklah sikit tu. Seterusnya kitab lurah. Kutubul lurah. Tajul Arus, satu. Yang kedua, Lisanul Arab. Pasti kena ada dalam maktabah kita lah ni. Supaya gapo? Supaya nak lekat gapo masalah lurah, kena rajak klik situ. Yang seterusnya, Kutubun Nahw. Kitab-kitab Nahwu ni kena ada juga. Kita, orang sunnah ni kena sungguh sikit masalah ni. Kenapa? Kerana terkadang orang-orang yang tak senyap jalan ni kita ni seolah kata dia ada ugut benda-benda lagu ni. Kalau kita ngaji tak ada gapo kali. Nampak tak tu? Boleh. Supaya mereka itu boleh juga. Tetapi kita kena tengok jadi molek. Gapo? Mula-mula Syekh sebut tu Tuhfatus Saniyah bagi Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Salah seorang daripada tokoh ulama hak muasir sekarang lah. Yang kedua Qatrun Nada. Qatrun Nada bagi Imam Ibn Hisham. Belajar. Yang seterusnya Alfiyah bagi Imam Ibn Malik. Syarah Ibn Aqil, syarah bagi Makudi, syarah ni banyak syarah-syarah dia, tapi masyhur Ibn Aqil. Nampak Syekh Khalid Azhari dan sebagainya. Tu Alfiyah. Yang seterusnya Mughni Al-Labib. Ni kitab muntaha lah. Dekat-dekat muntaha. Ada lagi hak muntaha atas pada Syekh tak ada sebut. Tak apalah, pada bab yang lain. Kitab Mughni Al-Labib. Mughni apa? Mughni Al-Labib. Bagi Imam Ibn Hisham juga. Nak tengok bunga lurah dalam bahasa Arab ni macam mana? Tengok tepat dia. Cara nak guna lagu mana. Mughni Al-Labib. Cetak ke hak mana-mana tak apalah. Tapi hak masyhurnya hak Syekh Abdul Hamid. Itulah. Muhyiddin Abdul Hamid. Qatrun Nada pun dia ada syarah. Alfiyah pun ada syarah dia. Mughni Al-Labib pun ada tak komentar dia. Dan syarah dia dengan cara ringkas pun ada. Semua dia buat belakang dah. Ada apa dah nah? Yang terakhir sekali pada malam ni insya-Allah iaitu Kutubu Ilalil Hadis. Mana kata dia berangkung ni habis. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu lughah, kemudian ilmu Ilalil Hadis hak tinggi, hak atas sekali sana ni. Hak atas sekali dalam ilmu mustalahil hadis, hak ni. Ulumil hadis, kitab sakup pau dengan Ilalil Hadis. Dia katakan di sini, dia kata al-ilalu libni Abi Hatim. Ilal bagi Imam Ibn Abi Hatim. Ni. Ilal hadis. Adalah kitab dia tu. Tu. Yang seterusnya al-ilalu li Ahmad bin Hanbal. Ilal bagi Imam Ahmad bin Hanbal.
cetak ke hak tahqiq bagi Syekh Wasiullah tu, Abbas. Tu, molek tu. Comel, ya ahli benar tu. Orang India dia. Yang keseterusnya al-ilal li Ali ibn al-Madini. Ali ibn Madini. Tua itu guru bagi Imam Al-Bukhari. Saya tunjuk dah, pernah tunjuk dah. Al-ilal li Tirmizi. Ilal bagi Imam Tirmizi. Ilal Tirmizi ada dua. Ilal kabir, ilal saghir. Ilal saghir, hak kecil itu tu Imam Ibn Rajab Hambali syarah di dalam kitab dia. yakni syarhul ilal lil hadis bagi Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab. Dan hak kemocok sekali dalam masalah ni al-ilalul Daraqutni. Ilal bagi Imam Ad-Daraqutni 16 jilid semua. Tahqiq Syekh Mahfuz. Dia tu tahqiq, cetak waktu baik mai kepada umat Islam kita. Itulah kitab-kitab yang kita kena guna dalam masalah nak memahami akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ngaji kena pasti ada benda-benda tu sebagai alat senjata untuk nak buat kajian dalam bercara dengan hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam. Seterusnya belum ada akhir kutubul ad-du'afa wal matrukin. Kitab-kitab orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tak sepatut kita ambil hadis daripada dia. Seperti orang dusta di atas Nabi, orang tipu dan sebagainya. Hak siapa? Imam Ad-Daraqutni perbuat, Imam An-Nasa'i perbuat dan sebagainya. Adalah kitab-kitab ad-du'afa wal matrukin. Hadirah ad-du'afa wal matrukin. Kerana orang hak dusta di atas Nabi ni tak boleh kita nak ambil dah ilmu daripada dia. Haram kita ambil ilmu daripada dia sebab dia dusta di atas Nabi Muhammad SAW. Selama mana dia tak taubat tu, maka gitulah, sebagaimana itulah. Maka orang hak bohong di atas Nabi, dusta di atas Nabi, kalau taubat sekalipun, hukum setara mana ulama, panjang lagi bahasa. Bukan seperti dusta di atas orang biasalah. Lalu Syekh kata, وَهَذِهِ أَشْيَاءٌ أَسَاسِيَّةٌ مُخْتَصَرَةٌ تَلْزَمُ طَالِبُ الْعِلْمِ الْحَدِيثِ. Dia kata, inilah perkara-perkara yang jadi asas, yang ringkas, yang melazimi pelajar ilmu hadis. Alat-alat dia, cara-cara dia, jalan dia, jalan seperti saat ni. Berjalan seperti saat ni. Berapa kitab dia sebut, dengarlah, ulang kliklah dalam video kita ni. Lalu Syekh nak nasihat sikit lah. Dia kata, وَيَلْزَمُهُ قَبْلَهَا أَيُّخَلِّصَ الْعَمَلْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Belum daripada semua nak hasilkan kitab, hasil ilmu, mengaji, berjumpa musafir gi situ, musafir gi sini, lazim di atas dia bahawa dia itu kena ikhlaskan amalan, akan amalan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat kerana Tuhan. Ngaji agama lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan ngaji agama untuk nak cari habuai dunia yang sikit. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dunia ni sikit sahaja. Jangan kita ngaji agama nak pilih habuai dunia, nak cari makan dalam urusan agama hingga sampai ke dusta di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang tidak guna akal fikiran di dalam masalah nak pakai hidup pada dia. Karena di sana seksa yang nyala-nyala, seksa yang tak habis-habis, seksa yang dahsyat bagi mereka yang tukar dunia dengan akhirat. Jangan ikhlaskan molek. Insya-Allah siapa dia ikhlaskan amalan kerana Allah dalam urusan nak jaga agama, orang tu tidak siapa pun Allah Taala menghina. Tak ada siapa. Tuhan tak kata Tuhan nak hina dia dak. Semua ada pangkat, ada muka dalam masyarakat, adanya rezeki yang luas lagi halal dan sebagainya. Tubuh pun ada kesihatan, keluarga pun ada ketenangan dan sebagainya. Sebab niat seseorang itu liwajhillah subhanahu wa ta'ala. Intahait
intahatil as'ilah. Memadailah habis dah as'ilah pada malam ini biiznillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mustahak itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita boleh baca dah apa nama as'ilah wa ajwibah khitam pada malam ini dengan kandaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi kita akan sambung kitab yang lain pada perjumpaan kita yang lagi akan datang, dan kita akan takjil, mana kata kita akan letak dulu bahagian kedua syarah ilalil hadis, satu tangga lagi, kerana tangga ni adalah tangga yang keempat ataupun tangga kelima. Pasti kita kena bubuh sikit lagi kitab tengah-tengah tu boleh satu kitab kerana supaya kita itu boleh jadi mudah kita nak faham apa ilmu ilalil hadis yang Syekh itu bawa datang mari. Kitab ni taruh duduk dengan kita lah. Bahagian mula-mula ni habis dah. Bahagian kita mula-mula ni, hak saya ni 90 apa nama ni, 80 helai kertas mula daripada mukaddimah tu lah. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ni daripada saudara kita Ustaz Hafiz rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan bagi dia tu adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala itu memudahkan ilmu hadis itu boleh kita faham, dan sama-sama kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita tu selamat daripada bala petaka di dunia dan di akhirat nanti. Sebarlah pengajian kita kepada saudara kita dengan cara seluruhnya. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta kita, supaya kita itu boleh berjaya di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.